Doktor, Ya. kenapa PE ratio tu doktor tengok below 15? Kenapa itu yang macam mana, kenapa doktor jadikan benchmark below 15? Benchmark below 15 tu terpulang kat saya lah sebenarnya. Saya pakai 15. Sebenarnya boleh you nak pakai 25. Tapi kalau you tengok, dia tengok industri jugalah. Tengok industri. Ada certain industri tu memang dia punya PE dia tinggi. Okay, kalau kita tengok contoh, kita tengok contoh industri healthcare lah. Healthcare hari tu dia punya tinggi dia memang mengarut dia. Tengok rubber glove ni. Okay, rubber glove. Okay, rubber glove PE dia sekarang ni 28. Tapi hari tu, masa time dulu, top glove PE dia sampai 100, harta 100 PE dia. Sebelum dia buat bonus issue. Supermax semua ni tinggi-tinggi. So sekarang ni 28. So 28, so terpulang kat you lah. You nak pakai berapa dia punya PE. Saya, kalau you rasa you nak cari PE tu 25, you letaklah. Tengok bergantung pada industri. Kalau you tengok industri blue chip, blue chip. Blue chip counter ni 25. Kalau you tengok construction 14. 14. So sebab tu kalau 15 tu dia reasonable lah. Kan? Kalau Internet of Things, ni tinggi lah, 45. Sebab dia teknologi, kan? 45 PE dia. Kalau you dapat PE yang rendah, maksudnya macam ni kosong PE dia. Ini kena check balik lah. Ni 3.4, 11.5. So maksudnya dia boleh tinggi, dia boleh naik lagi. Dia boleh naik lagi. Mungkin boleh naik. Tapi kita tengok lah dia punya company tu okey ke tak. Kadang-kadang company kecil-kecil ni, sebab dia terlalu kecil. Sebab tu dia punya PE dia tak reflect kat sini. Alright, so 15 tu sebagai benchmark saja. Kalau you nak guna 25 ke, you nak pakai sebabkan internetnya ni, you nak pakai 30 ke, tu pulang lah. Gantung kepada you punya industri tu. Ini median Kalau you nak cari PE yang average, senang je. Contohnya you ambil je semua ni. You copy lah, kan? Paste. So you dapatlah PE semua ni. Dia ada berapa ni? 11 syarikat. Internet of Things. So apa you buat? You ambil trailing PE ni, yang tadi tu, you pergi average kan semua ni. Average. You nak cari average, So you pergi dekat function, lepas tu cari average. Average. Alright. Ni dia, average. So dapat average daripada E2 sampai E12. So jawapan dia adalah 26. Ini kalau average. Kalau tadi median tadi berapa? Median tadi 45. So you nak pakai median ke nak pakai average? So kalau saya pakai median, sebagai contoh, kalau kita pakai median, kita ambil function median. Ini sampai E12 saja. Sampai E12 ni kan. Klik. Ni 3. Saya rasa dia ambil yang ni saja. So maksud E7 sampai E12. So 45.4. Sama tak dengan tadi? 45.4. 45.4. Alright. Faham? So sekarang ni you dah dapat average, you dah dapat median, ataupun you dah pakai mode. Mode pun boleh juga. Ni mode. Mode.
Okay, mode, you pergi kat function. Okay. Tapi orang tak selalu pakai lah mode. Okay. Okay, mode. Alright. So, you ambil mode daripada E2 sampai E12. You dapat kosong. Okay, bukan kita ambil daripada E7 lah. E7 sampai E12. Okay. Tak dapat. Tak dapat lah. So, mode tak boleh lah. Okay. So, you dapat sini average, mean, average Ini ialah median. Okay. Faham ke? So, you nak pakai mana? Mean ke, pakai median ke, terpulang kat you lah. Tapi saya pakai 15 senang je untuk ni, generalize lah. Tapi kalau you nak tengok industri, you mungkin nak pakai yang bergantung kepada industri tersebut lah. So, kalau industri Internet of Things ni 45 mediannya. Tapi kalau pakai average 26. Okay. Alright. So, kalau kita tengok industri lain pun lebih kurang je. Contoh lah, you boleh buat macam tu juga. Contohnya kalau you nak, next mungkin okay, kita pergi tengok construction. Okay, construction. Ada tak construction? Okey lah, kita ambil transportation lah. Yang tengah naik sekarang ni. Okay, transportation. Mean dia, median dia 17. Okay, median dia 17. Okay, tengok JDEC ada kat sini. Okay, TN hari ni naik kan. Naik melancong ni. TN Freight pun hari ni naik. Okay, freight. Okay, naik. Atas lah, 76. Tadi 82. Okay, dan Ancorp ni semua ni logistik. Okay, logistik. EDZ pun logistik naik hari ni. Okay, ini semua logistik. So, you boleh cari dia punya median dan juga dia punya mean. So, copy je lah macam tadi. Okay, copy. Okay, ini company untuk logistik. Okay, so you cari dia punya PE. Pakai mean dulu. Okay, average. Okay, 13.8. Okay, 13.8. Tapi kalau median, tak payah carilah, kita tengok sini. 17.7. Okay, purata 13.8. So, macam itulah. So, 13.8 contoh. Contoh, kalau you cari yang mana yang kecil-kecil ni lagi. Misalnya kan, yang okey lah kan. So, contohnya macam complete 5 kan. Complete 5. Okay. So, kalau dia punya PE naik kepada 13, berapa harga dia? So, sekarang ni harga 68.5. Okay, 68.5. Earning per share dia berapa? Okay, earning per share dia tak ada sini. Earning per share dia tak ada. So, contoh kita ambil complete. Okay, complete. Okay, complete. Dia punya earning per share dia 0.36. So, let's say lah dia maintain earning per share dia 0.36. Okay, so kita akan buat sini PE dia adalah berapa tadi PE dia? 5 Ini PE dia 5. Median sekarang ni 17. Okay, median average 13 kan? Sorry, average berapa? Average 13.8, so ambil 14 Average 14, okay, atau kita letak sini
Untuk min sama juga 14. Okay. Current price dia 0.68. Okay, 0.68. Earning per share dia 0.36. Okay. So, price, untuk cari dia punya price, kemungkinan kalau dia naik ikut kepada industri price sama juga. Okay. PE dia 14. Kita ambil yang ni lah, 14 kali dengan earning per share dia 0.36. So dia dapat berapa? 5.04. 14 kali 0.36. 5.04. Nampak kau? Kan? So 5.04 tu tinggi sangat kan? Daripada 68 sen. Tapi inilah fundamental. Orang yang fundamental ni, dia akan beli kalau company tu undervalue. So saya rasa payah naik tu. RM5 tu payah lah. Okay. RM5 tu tak bila punya harga tu. Tak pernah pun sampai RM5 ni. So paling-paling pun kalau ikut teknikal, kalau ikut teknikal dia ada boleh naik. Tapi lah saya rasa susah juga kalau you nak pakai PE. PE ni kadang-kadang boleh pakai, kadang-kadang tak boleh pakai kan. Ni 78.5 dah satu resistance. Okay, ni lagi satu resistance. Okay. Lepas tu kita ada lagi satu resistance sini. So 95 sen. Yang ni ialah resistance lagi. Okay, RM1.8. Dan kemudian adalah yang ni. So fundamental boleh lah kalau you tengok company tu bagus dan you boleh beli kan. Tapi itulah kita kena tengok fundamental ni macam merah. Okay. Merah. So rasanya macam tak ada yang hijau, merah semua. So tak payahlah. Fundamentalist dia tak beli yang merah je ni. Okay. Merah ni maksudnya negatif Ini dia nampak negatif. Bukan negatif lah, ini bukan negatif tapi dia kecil. 0.04. Ini 0.03. So kalau you tengok dia punya contoh, saya buka balik tadi apa tadi nama dia, lupa pula saya. Transport tadi ialah kita tengok complete kan, complete. Ini you tengok fundamental dia macam mana. Nampak tak apa bagus. Revenue dia jatuh. Profit dia naik tapi revenue dia jatuh. So tak apa cantik lah sebab revenue dia jatuh. Dan dia ada tak institution investor. Institution investor ni contohnya kat sini, kalau you tengok dekat saham ni, dia ada di situ institutional investor. Sekarang ni dia cakap sektor tengah trend plus. Sektor logistik tengah menaik. Okay. Tapi institutional investor tak ada dalam company ni. Tak ada. Okay, kalau you nak tahu mana dalam sektor ni yang boleh, you tengok mana yang tengah ada institution dalam tu. Okay, kita tengok ya. Kita tengok daripada total score yang paling tinggi ni. Okay. Contohnya Westport. Okay. Westport kita tengok ada tak institution dalam tu. Nampak? Institution ada. Okay. Institution ada, maksudnya siapa ada dalam tu? Ni. Adalah EPF. Okay. Ada QAP. Ada ASB. ASB dalam ni. So you, kalau you jenis follow juruk, you akan masuk sektor tu tengah naik dan you masuk dalam sektor yang ada institution. Okay, Westport. Okay. So maksudnya dalam sektor logistik, Westport ni antara yang bagus lah. Sebab tu harga dia pun RM4. Tapi dia dah sampai resistance lah ni. Ni resistance ni. Okay. So dia kena pecah resistance ni dulu. Kena pecah dulu barulah boleh naik. Okay. Okay, resistance lah ni. Ni ada lagi. Nampak? Memang resistance sangat kuat lah sini.
Ni memang sangat kuat lah resistance ni. Area ni memang sangat kuat lah. Okay. Dia kena pecah lah benda tu. Saya nak ambil lukisan. Ni pun. Okay. Kawasan ni lah. Okay. Ini adalah resistance area. So dia kena pecah kawasan ni. Okay. So baru dia boleh naik lagi. Okay. RM44 ke atas tu. Alright. So contoh best spot. Kita tengok yang lain. Okay. Kita tengok yang nombor 2. Kita tengok atau skor balik. Okay. Try mode. Okay, try mode ni. Yang ini dia naik juga. Saya. Tu nampak. Dia naik sebatang lembang ni. Okay, try mode. Ada tak institution? Tak ada. Try mode tak ada institution investor. Okay, tak ada. Okay, next. Okay, kita tengok lagi. Tasco tapi non syariah. So tak payah tengok lah. Okay, Harbor. Okay, Harbor ni kita tengok. Ini ada institution. Siapa yang beli? Nampak? Hari ni naik semua Semua naik lemang sebatang. Okay. Tapi kita tengok okay, dia downtrend downtrend. Ni downtrend lah ni. Okay, tapi dah pecah lah. Okay, pecah downtrend tu. Okay, dah pecah lah downtrend tu. So maksudnya tengoklah ni. So kalau tengok ni, siapa yang pegang institution lah? Tak ada juga institution ETF tak ada dalam ni. Yang ada adalah Samarang Asian Prosperity kan, dan yang lain tak ada. Dan juga Enrich cover Sdn Bhd ni dengan United Joy Sdn Bhd ni. So ini institution lah, tapi tak tahu siapa yang punya. Tapi bukannya JLC. Okay. Seterusnya you boleh tengok lagi dekat ceiling. Ceiling jangan rendah sangat. Dekat ni tak syariah. Straight kita tengok ada tak institution. Ni ada institution. Dia naik hari ni tapi ada penolakan. Ini dia panggil weak shadow. So dia ada penolakan. So harga 18.5. So kita tengok ada tak institution. Ni tak ada. Okay, nampak nama individu saja kan. Hanya satu je, Sturgeon ASEAN Limited. So ada satu lah, Sturgeon ASEAN Limited. Tapi yang paling okey tadi ialah apa? Resport. Resport ni sebab ada ETF, ada QAP, ada Semakin Ajaib Sdn Bhd. Ini nama dia memang terror lah kan. Semakin Ajaib Sdn Bhd. Makin ajaib kan. Nampak ASB yang you simpan tu, yang you beli ASB tu, yang you simpan ASB tu kan, dia melabur dalam ni company ni ASB dengan ASB 2 AIA. Siapa sini ada melabur dalam ASB? Saya tak ada. Tak ada. Orang perempuan selalunya. Tak ada juga. So kalau you tabung haji contohnya kalau you melabur dari ASB, duit you sebenarnya dekat dalam tu ada sebahagian lah, maksudnya kan, bukan semua duit you tu dia gunakan, mungkin duit orang lain, duit apa kan. So dia kumpulkan duit tu, unit trust lah ni. Dia kumpulkan duit tu dan dia beli saham. Okay, bila untung dia bagi dividen. Okay, faham Okay, soalan lain. Faham tak tadi yang saya cerita tu, PE tu kenapa nak pakai 15 ke apa ke tu terpulang kepada industri. Okay, dia tak adalah 15 tu kononnya confirm kena pakai 15. Dia bergantung juga you kena tengok industri tersebut. Okay, lepas tu you dah tengok industri tersebut, you cari yang top dalam industri tersebut. Kalau top dalam industri tu, tadi kita Westport. Okay, Westport adalah one of the top kan, dalam industri logistik. Okay, Westport. Okay, soalan lain?